pertamanya saya ingin menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Pak Dickson. Silakan. Terima kasih Yang Tuan Yang Bertua. Saya turut bangkitkan utiran pembangunan 00100 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer. Menteri telah mengumumkan pembinaan ataupun urusan land swap dan membina bangunan baru pejabat korporat farma bernilai 220 juta yang akan dibina di Kelana Jaya. Saya ingin tekankan ini belanjawan COVID-19. Dan dari kajian Aziz sejak 61 sehinggalah 90-an, dia menyebut tentang vicious cycle of poverty yang melibatkan apa yang diungkapkan dalam frasa irregularities in the marketing infrastructure. Dengan izin, Tuan Ketua. Jadi peranan farmer itu bila dibangkitkan oleh Engku Aziz, disambut oleh marhum Tun Razak dan Tun Musa Hitam masa itu, ditubuh untuk membantu petani-petani pekebun kecil dalam isu pemasaran. Jadi patut menteri, terutama yang dari Sabah, dari kawasan desa, beri tumpuan supaya pemikiran lama, the old normal yang dikatakan itu, dirubah. Masalah pemasaran tak akan dibantu dan diselesai dengan bangunan korporat yang baru. Kata menteri, dia tidak melibatkan beban keuangan. Ini tanah kerajaan. Ada lebihan 60 juta. Kita tahu juga proses land swap ini proses yang sangat kontroversial. Mantan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu masa itu menyebut kerugian ketirisan melebihi 500 juta ringgit sepanjang pelaksanaan 16 projek land swap Kementerian Pertahanan di pelbagai peringkat pelaksanaan. Jadi menteri harus lebih teliti. Apa keutamaan kita? Nak bantu peladang dan petani jual barang dia, makanan ternakan dan sebagainya, atau nak buat mahligai baru di Kelana Jaya? Itu bagi saya sangat penting, terutama dalam keadaan mendesak sekarang. Dan yang juga terkait dalam perkara ini, saya sebutkan pihak kementerian harus kembali melihat peranan farmer. Penubuhan farmer itu juga sangat kontroversi masa itu. Pertelagahan besar di antara pimpinan UMNO dengan pimpinan MCA. Kerana dilihat itu dari sudut kaum. Saya lihat dari sudut pemberasan, dari sudut lintah darat, dari sudut orang mengaik keuntungan yang membebankan dan memiskinkan petani yang memang sudah miskin. Jadi saya harap menteri, terutama dari Sabah, saya katakan, kerana masalah pengangguran di Sabah itu sudah melonjak tinggi. Di antara dari segi peratus, pelonjakan yang paling terkesan semasa COVID-19. Dan masalah petani miskin di Sabah tidak boleh dibantu dengan pembinaan ini. Kalaupun nak dijual, land swap itu boleh digunakan, manfaatkan dengan dana keuangan, membantu petani menjual hasil mereka dengan lebih lumayan. Yang kedua, butiran 04000 program khusus. Butiran kecil, subsidi dan insentif tanaman padi. Saya ucap terima kasih, tahniah kepada menteri, bila Menteri Keuangan mengumumkan pelantikan nafas Pertubuhan Peladang Kebangsaan, yang kebetulan saya tubuh semasa saya Menteri Pertanian, mengambil alih peranan dari Bernas. Monopoli yang diberikan kepada Bernas saya anggap amat membebankan petani. Lebih baiklah persatuan-persatuan peladang dan petani sendiri yang menguruskan. Tetapi saya ingin tekankan, saya percaya yang Bapak Menteri sedia maklum bahawa kalau tidak diawasi, nafas itu pun mungkin akan jadi satu badan korporat baru. Di mana lembaga syarikatnya akan fikir soal syarikat-syarikat, anak syarikat dan keuntungan. Jadi oleh demikian, nafas juga harus diperingatkan
tanggungjawab mereka adalah untuk menentukan urusan baja, pembelian kemudahan kelengkapan yang lain dan juga penjualan kepada LPN itu dapat diurus dengan pengawasan yang sangat ketat supaya mereka tidak menyeleweng daripada tugas monopoli seperti mana dibuat oleh Bernas. Saya mohon beberapa minit yang dengan izin yang Ketua. Silakan. Kerana ia ada kaitan dengan laporan Ketua Audit Negara soal subsidi padi ini. Laporan Ketua Audit Negara 2018. Saya baca. Saya harap ini yang menjadi tumpuan. Kalau tidak, seorang pakar ekonomi, Mancur Olsen, menyebut, zaman dulu, kezaliman raja-raja itu merampok kekayaan rakyat setahun sekali. Dia datang tahun kemudiannya. Kalau kita tak teliti, kebiasaan merompak ini boleh jadi berterusan. Kata dia more insidious cara, walaupun dia kaitkan soal privatization pada masa itu. Contohnya, seramai hingga 7,000 pesawah yang telah meninggal dunia masih mendapat subsidi dan insentif berjumlah 57.9 juta. Dah mati dah ni. Dan kemudian yang tidak wujud dalam sistem mendapat subsidi berjumlah sekitar 28.9 juta. Nombor kad pengenalan diragukan 108.8 juta. Selain daripada kelewatan penghantaran baja di antara 14 hari, mungkin dimaafkan, sampai sehingga 278 hari. Jadi saya harap Saudara Yang Mohd Menteri dapat memberikan perhatian hal ini kerana ini bertentangan dengan apa yang diumumkan. Yang diumumkan itu belanja besar, tapi keterisan itu lagi besar. Dan pendapatan penanam padi ini kelompok paling miskin dalam negara. Ramai orang bandar, elit bandar, dia tak sedar. Mengapa kita tekankan perlu membantu golongan paling miskin. Kerana pendapatan mereka itu dianggarkan di antara RM500 sebulan, maksimal RM3,000. Majoritinya itu masih dalam kategori paling miskin di antara RM500 sehingga RM1,000 satu bulan. Jadi kalau kita umumkan puluh bilion subsidi, dan kalau keterisan begini rupa, dan Menteri masih memberikan penekanan tentang normal lama, bangunan-bangunan baru, bangunan korporat baru untuk pegawai-pegawai, saya nak tekankan ini adalah bertentangan dengan hasrat penubuhan badan ini dan juga hasrat kita meluluskan peruntukan besar untuk Kementerian Pertanian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.